Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asma Adibah binti Abu Bakar ingin membentangkan tugasan yang bertajuk Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Pengenalan daripada tajuk ini ialah sifat Allah yang Maha Pengampun adalah salah satu daripada Asmaul Husna. Al-Ghaffar dan Al-Ghafur adalah nama Allah yang mencerminkan sifatnya sebagai Maha Pengampun dalam ajaran Islam. Fakta bahawa Allah Maha Pengampun adalah salah satu kebahagiaan kita menjadi seorang Muslim. Orang Islam wajib mempercayai bahawa Allah itu Maha Pengampun dan Maha Mengasihani. Dalam Al-Quran, sifat Allah Maha Mengasihani telah banyak kali disebutkan dalam kesemua surah kecuali surah At-Taubah. Sebab apa? Ini kerana surah At-Taubah tidak bermula dengan lafaz basmalah. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim membawa maksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dalam Al-Quran juga, ada beberapa surah yang menyatakan berkenaan sifat Allah Maha Pengampun. Antaranya ialah dalam surah An-Nisa ayat 25 dan surah Al-Ma'idah ayat 74 yang bermaksud, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Okey, latar belakang klip video. Video ini berdurasi 3 minit 28 saat. Penceramah dalam video ini merupakan antara penceramah yang dikenali ramai, iaitu Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani. Selain itu, video ini dimaknai oleh Ustaz Ahmad Dusuki sendiri. Channel Ustaz mempunyai jumlah pengikut 189,000 serta mempunyai 3.8,000 video yang telah dimaknai melalui saluran YouTube beliau. Seterusnya, video ini disiarkan pada 3 tahun lepas, iaitu pada 12 Ogos 2020. Mempunyai 958 penonton dan sebanyak 65 orang yang menyukai video ini. Akhir sekali, video yang dibincangkan ini mendapat komen-komen yang positif. Antaranya memberi salam dan mendoakan Ustaz supaya Allah sentiasa pelihara Ustaz. Okey, latar belakang Ustaz pula. Nama penuh Ahmad Dusuki bin Abdul Rani. Beliau adalah seorang pendakwah, penceramah agama dan pengasas Yayasan An-Nabawi, iaitu satu badan yang menguruskan pendidikan, dakwah dan kebajikan sesama Muslim tanpa sepadan. Beliau mula mendapat pendidikan awal sekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Damak, Cerantuk Pahang dan sekolah menengah di Mahad Darul Anwar Kota Baharu, juga Mahad Muhammadi Lelaki Kota Baharu. Okey, seterusnya, beliau melanjutkan pengajian di Universiti Al-Azhar di Mesir dalam bidang syariah dan undang-undang Syu'bah Islamiah. Sebelum melanjutkan pengajian di Mesir, beliau pernah menjadi guru sandaran di Sekolah Kebangsaan Taman Midah Ceras dan Sekolah Menengah Agama Batu 10 Ceras. Okey, sekarang kita masuk isi kandungan video. Okey, isi yang pertama, taubat hamba Allah yang mengejar syurga. Kerja saya mengejar syurga, biar saya dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, potongan ayat ini adalah monolog yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Dusuki di dalam video pendek tersebut. Pada video penuh ceramah itu, beliau mengatakan, orang mukmin tiada istilah pencen dalam hidup dia. Ini menjelaskan bahawa Allah yang menciptakan seluruh manusia, jadi kita sebagai hamba Allah mestilah mematuhi segala perintahnya dan sentiasa berusaha mengejar syurga sehingga akhir ayat. Okey, seterusnya definisi taubat. Taubat adalah menyesal dan kembali kepada Allah dengan meninggalkan dosa-dosa serta memperbaiki diri. Ini merupakan salah satu syarat untuk seseorang hamba memasuki syurga. Firman Allah Subhanahu Wa Taala surah An-Nur ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Allah sangat menyayangi hamba-hambanya yang bertaubat dan akan memberikan rahmat serta keampunan kepada mereka yang benar-benar bertaubat. Selain itu, Ustaz ada menyebut dalam video berkaitan kita pasti ingin ditunjukkan tempat di dalam syurga ketika dipanggil menghadap Allah di akhirat nanti. Pada saat itu, kita akan tersenyum apabila melihat gambaran tempat kita di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala kerana sudah diampunkan dosa-dosa di dunia. Ini adalah harapan setiap Muslim untuk mendapatkan rahmat dan pengampunan daripada Allah di akhirat kelak. Oleh itu, kita sebagai hamba Allah yang mengejar syurga ni perlu sentiasa bertaubat daripada segala dosa dan kekhilafan kita di dunia ini. Okey, antara amalan yang kita boleh lakukan adalah seperti istighfar, solat sunat taubat dan lain-lain lagi. Isi yang kedua pula ialah Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Jangan malas nak minta ampun pada Allah, kata Ustaz Ahmad Dusuki. Hal ini menjelaskan bahawa taubat seseorang hamba tidak akan sia-sia
kerana Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. Okey, kita pergi kepada satu kisah yang diceritakan oleh Ustaz berkaitan seorang pemuda yang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Secara ringkas, pemuda ini mempunyai dosa yang banyak, lalu bertaubat. Dan selepas itu dia mengulangi dosanya, lalu bertaubat dan ulang lagi dosanya, kemudian dia bertaubat semula. Jadi dia bertanya pada Rasulullah, adakah ada pengampunan Allah untuk dirinya yang sebegitu? Rasulullah menjawab setiap soalannya tadi dengan jawapan, ya, Allah akan ampunkan dosa kamu. Kemudian dia bertanya lagi tentang sampai bila Allah akan ampunkan dosanya. Rasulullah pun menjawab, sehinggalah kamu berputus asa dalam meminta ampun daripada Allah. Allah tidak pernah berputus asa dalam mengampunkan dosa. Di sini kita dapat memahami bahawa Allah sangat mengasihi hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, yang bermaksud, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni semua dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh itu, kita janganlah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga mestilah beriman dengan kewujudan Allah dan sentiasa bertaubat kepadanya daripada segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Okey, untuk akhir sekali, syarat-syarat taubat ada 3, iaitu yang pertama, berhenti serta-merta daripada dosa yang dilakukan itu. Yang kedua, menyesali dosa yang telah dilakukan dahulu. Yang ketiga, berazam tidak akan mengulangi dosa terdahulu di masa hadapan. Selain itu, jika melibatkan hak orang lain yang pernah kita zalimi, jadi kita perlu mengembalikan hak-haknya dan meminta maaf kepadanya. Okey, ini adalah beberapa poin yang dapat diulaskan daripada klip video ini. Setiap penyampaian yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Dasuki ini sangat jelas dan mudah difahami. Penonton-penonton yang mendengar boleh mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep keampunan dan rahmat Allah. Juga membantu mereka mengatasi rasa bersalah dan mendekatkan diri mereka kepadanya. Okey, banyak pengajaran lain yang boleh kita ambil daripada video ini. Antaranya ialah kita dapat memahami tentang sifat Allah yang Maha Pengampun, serta ia dapat membantu kita dalam pembentukan akhlak diri yang lebih baik. Akhir sekali, kesimpulan. Apa yang boleh disimpulkan di sini adalah agama Islam adalah yang pemberi rahmat. Allah memberi kita banyak nikmat. Sudah tentu kita perlu mengabdikan diri kepada Allah dan perlu berserah diri kepadanya. Allah juga mengingatkan kita bahawa tiada siapa yang dapat menolong kita daripada azab neraka selain daripadanya. Oleh itu, bersungguh-sungguhlah kita dalam melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, supaya setiap yang kita lakukan ni akan mendapat ganjaran pahala di sisinya. Seterusnya, kita jangan sesekali berputus asa daripada mengharap keampunan dan rahmat daripada Allah. Bahkan jika kita melakukan dosa yang besar, lalu kita bertaubat dengan ikhlas, dengan rasa menyesal, Allah akan mengampunkan dosa kita walau dosa itu sebanyak buih di lautan. Oleh sebab itu juga, jangan sesekali kita sombong untuk memohon keampunan, kerana Allah tak pernah berputus asa dan sentiasa membuka pintu taubat kepada hamba-Nya yang ingin bertaubat. Hal ini menunjukkan bahawa tiada alasan lagi bagi orang yang melakukan dosa dan dia tidak mahu memohon keampunan kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun ke atas hamba-hambanya. Okey, jadi semoga apa yang disampaikan ini menjadi inspirasi khusus buat diri saya dan juga buat kita semua.